Kembali bersama kami dan dalam segmen Mencerakinkan Minda pada pagi ini kita akan bincangkan satu isu yang mungkin tidak sedap didengar tetapi semakin berlaku di Malaysia. Apakah sebabnya? Mungkin ibu bapa yang seharusnya menjaga, menyayangi dan mencintai anak-anak mereka sanggup mendera anak-anak sehingga cedera parah sampai ada yang menyebabkan maut. Kadang-kadang apabila kita terbaca keratan-keratan akhbar itu, kita terbayang juga ibu bapa yang mungkin hanya ada seorang ataupun tidak boleh melahirkan cahaya mata, dan itu adalah merupakan satu beban untuk mereka. Bila membaca, mereka mungkin terbayang, alangkah indahnya jika anak ni anak saya mampu menjaga dengan lebih baik. Kenapa ibu bapa ini melakukan perkara-perkara sedemikian kepada anak mereka sendiri? Ada dua sebab. Satunya adalah mungkin mereka ingin mendisiplinkan anak tapi terlampau. Ada juga disebabkan oleh marah semata-mata atas faktor-faktor luaran. Dan ada juga yang menyebabkan kecederaan ini akibat kecuaian sendiri. Jadi bagaimana untuk kita bergerak ke hadapan dalam melihat dari sudut perundangan, terutama sekali apakah tindakan yang akan dikenakan terhadap ibu bapa ini? Kita bersama dengan tetamu saya yang telah pun bersedia untuk membantu kita mencerakinkan isu ini. Profesor Undang-Undang dari UKM dan Pesuruhjaya Suhakam, Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal yang telah sudi bersama kami pada pagi ini. Profesor Datuk, kalau kita lihat kebarangkalian kejadian ini berlaku dalam tahun-tahun sebelum ini, era 80-an, 90-an, 2000, ia agak jarang kita dengar. Namun baru-baru ini dalam era 2020-an, setelah kita keluar daripada pandemik, bahkan ketika pandemik itu pun kita makin mendengar kes-kes dera yang berlaku disebabkan ibu bapa terasa terlalu marah ataupun tidak mampu mengawal diri. Apakah pandangan umum Prof tentang situasi ini? Kenapa ia berlaku? Sebenarnya isu penderaan penganiayaan kanak-kanak ni dah berlaku lama dah ya. Memang saya ingat kita dikejutkan dengan kes adik Balasundaram yang dipijak oleh bapanya hingga mati, dan itu menyebabkan kita meluluskan Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991 lagi ya. So maknanya daripada tahun 80, 5, 6, 7, 8, 9 tu memang banyak kes penderaan kanak-kanak, dan kerajaan merasakan sampailah masanya kita mengadakan akta khas untuk melindungi kanak-kanak. Tapi apabila kita meluluskan Akta Kanak-kanak 2001 ya, selepas kita menandatangani Konvensyen Hak Kanak-kanak pada tahun 1995, kita menggabungkan Akta Perlindungan Kanak-kanak tahun 1991, Akta Perlindungan Gadis, Wanita dan Gadis 73, Akta Mahkamah Juvana 1947 itu gabung jadi Akta Kanak-kanak 2001 dengan beberapa peruntukan-peruntukan yang baru. Dan dari segi sebenarnya isu penderaan anak ni, dia saya nak kata bermusim tak bermusim, tapi kadang-kadang bila satu keluar dia macam berturut-turut ya, yang menyebabkan kita terpaksa melihat cara mana kita boleh menyelesaikannya. Dan dari segi itu kita kalau dilihat pada peruntukan dalam Akta Kanak-kanak itu, kita memang memfokuskan kepada perlindungan dan kebajikan kanak-kanak dan supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang selamat. Dan bagi saya masa PKP ya, walaupun kita semua berada dalam rumah, sebenarnya berada dalam rumah itu lagi mencabar kepada ibu bapa. Dan kalau sebelumnya mungkin anak pergi ke sekolah, anak dihantar ke tempat jagaan, ada kes anak didera oleh pengasuh dan sebagainya. Tapi bila tahun 2020 dan 2021 kita dapati peningkatan penderaan mental dan juga seksual ya. Dan kemudian bila masuk tahun 2023 ni, tahun 2022 dia macam sama rata, dan kita melihat perubahan dan penderaan fizikal, dan itu kembali semula ya, dapat dilihat. Dan 2023 ini saya ingat baru 2-3 hari masuk 2023 banyak sangat kes penderaan. Dan ini saya rasa adalah kesan daripada tinggal bersama untuk beberapa lama, dan kemudian bila orang bebas semula untuk berinteraksi di luar, dan penderaan fizikal itu kembali kepada asasnya. Jadi
saya melihat kepada kesibukan, stres dan sebagainya itu. Dan kalau kita lihat kaji daripada data polis dan JKM, ibu bapa yang terlibat dengan dadah juga, dan juga mempunyai ibu yang mempunyai kekasih, itu juga adalah perkara-perkara yang menyebabkan mereka ini mendera anak. Dan yang paling sedih ialah anak-anak OKU juga menjadi mangsa kerana kehilangan kesabaran menghadapi dari segi penjagaan kanak-kanak tersebut. Jadi ada mungkin beberapa faktor di situ dan kita di RTM juga, saya masih ingat ketika tahun 80-an 90-an kita ada iklan-iklan berkaitan dengan tanggungjawab sosial masyarakat untuk memberitahu kepada pihak berkuasa sekiranya ada jiran tetangga yang mendera anak. Saya masih ingat tentang iklan tangan yang menggapai yang selalunya kita dengar di TV. Iklan-iklan itu memberi peringatan kepada jiran-jiran supaya tidak berdiam diri dan melaporkan kejadian seumpama itu. Dan juga talian-talian yang telah pun kita keluarkan memberi kesedaran kepada masyarakat amnya. Mungkin itu juga menyebabkan adanya sedikit peningkatan dalam kes-kes yang dilaporkan. Tak dapat dinafikan kalau kita bila adanya awareness, pendedahan seperti itu, orang makin berani dan rasa baik saya buat laporan. Dan kita memang sentiasa mewar-warkan talian 15999 itu untuk semua orang mengangkatnya dan menelpon memaklumkan jika ada kes-kes sedemikian. Kita tak nak menjadi jiran yang akhirnya menyesal kerana kita mendengar dan kita memerhati tetapi tidak berbuat apa-apa. Kerana kanak-kanak ni dia tak boleh bercakap. Ya, kalau yang kecil-kecil tu, kepada siapa dia nak mengadu bahawa dia didera. Jadi sebagai orang luar yang prihatin, saya rasa kadang-kadang kita jiran tetangga ataupun kawan pun pergi ke rumah kawan tengok kenapa anak dia begini. Mungkin itu kebanyakan orang rasa kenapa nak jaga tepi kain orang. Tetapi dari segi kanak-kanak kita kena jaga tepi kain dia. Sebab dia tak the voice of the voiceless, kita selalu sebut. Dia tak ada suara. Siapa dia nak mengadu dan bagaimana dia nak buat aduan bahawa dia didera. Dan isu deraan mental itu saya rasa lebih sangatlah memedihkan kerana kadang-kadang anak ini memerap rasa. Ya. Kerana kalau kita tengok juga hari ini statistik kanak-kanak membunuh diri, cubaan membunuh diri juga tinggi. Jadi itu semua bagi saya memperlihatkan masyarakat kita. Saya gerun memikirkan bahawa takkanlah masyarakat kita menjadi masyarakat yang semakin tidak menyayangi dan tidak mencintai kanak-kanak. Adakah teknik keibubapaan juga memainkan peranan? Kerana mungkin ibu bapa itu tidak berniat. Ada kategori yang saya dapat lihat tidak berniat untuk mencederakan anak, namun terlampau ataupun tidak menjangkakan tindakan mereka itu akan menyebabkan kecederaan yang serius seperti itu. Dalam kes seperti ini, apakah peruntukan perundangan untuk ibu bapa yang tidak berniat mencederakan namun dengan kecuaian ataupun dengan tanpa niat telah menyebabkan anaknya terdampar di hospital dan sebagainya? Jadi sebenarnya Akta Kanak-Kanak 2001 itu membuat peruntukan yang sangat luas. Ya. Kita siapa-siapa yang mencederakan, menganiaya kanak-kanak, mendedahkan dia kepada kemungkinan dia dicederakan secara fizikal, secara mental. Kemudiannya cuai, abai. Cuai dengan abai ni, cuai dia ada satu garis yang sangat blur antara kemalangan dengan cuai. Apa yang kita maksud dengan cuai? Kita tinggalkan anak dalam kereta, kita cuai. Ya? Dan dalam peruntukan Akta Kanak-Kanak, orang yang cuai, ibu bapa yang cuai, penjaga yang cuai, pengasuh yang cuai, perlu diambil tindakan undang terhadap nyawa anak itu kalau berlaku kematian ataupun kecederaan yang parah. Ya? Jadi cuai. Abai itu yang kita tinggalkan, tak beri makan minum. Dia sakit, kita tak bawa dia ke hospital. Sebab bagi kita, tak apalah, nanti dia baiklah sendiri. Ya, ramai bapa hari ni tak nak bawa anak pergi hospital. Dia kata tak apalah, bawalah pergi dukun, bagilah makan ubat-ubat herbal dan sebagainya. Sedangkan anak itu perlu rawatan yang khas. Ya.
Jadi itu bagi saya adalah satu kecuaian dan pengabaian terhadap anak-anak. Cuai juga termasuk kita letakkan anak dalam bilik sedang dia tidur, tak ada orang yang mengawas dia. Mungkin kita terlepas pandang. Di situ ada grey line, kemalangan, kononnya terlupa tutup tingkap. Pintu bilik air yang terbuka dan ada air dalam besen atau baldi. Anak pergi tengok, terjunam, anak meninggal dunia. Cuai, ibu bapa bagi saya sebagai ibu bapa nalurinya ialah kita anak kita selamat. Tapi dalam masyarakat kita hari ini, anak-anak zaman milenium selalunya kata, alah, tak apa, dia okey je tu. Dan okey je tu boleh menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang kita tidak ingini. Saya ada ibu masa saya membesarkan anak, duduk dengan mak saya. Dia akan cakap, kadang-kadang kita rasa macam, Allah mak tak payahlah ingatkan. Tetapi dia kata, tu pintu tutup, bilik air, anak masuk bilik air nanti, anak keluar. Dan kita tahu bahawa banyak kes di mana ibu bapa buat kolam di rumah. Kolam ikan je, kolam yang kecil. Tetapi anak yang berumur setahun, 2 tahun berjalan dan akhirnya terjatuh dan tak ada orang yang memerhati. Kanak-kanak, kalau ikut akta kanak-kanak, bawah Seksyen 33, kanak-kanak tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan. Siapa dia kanak-kanak? Yang berumur di bawah 18 tahun. Jadi kalau dia 17 tahun pun, kalau tiada orang lain yang mengawas adik-adik yang 4 tahun, 3 tahun, tak boleh ditinggalkan. Dan ibu bapa boleh dikenakan tindakan undang dan boleh dipenjara dan didenda kerana kesalahan-kesalahan mengabai, cuai atau mendera kanak-kanak. Mungkin banyak kesedaran yang telah diberikan oleh Prof. Datuk kepada para penonton kita pagi ini, kerana dalam dunia yang serba canggih, dunia yang serba moden ini, kadang-kadang ibu bapa, terutama sekali ibu tunggal, ayah tunggal, mungkin tidak ada pilihan selain meninggalkan anak yang mungkin remaja, 14, 15, 16 tahun untuk menjaga adik-adik yang lebih kecil. Namun ini adalah satu tindakan di bawah akta seperti yang disebutkan oleh Prof. Datuk yang tergolong dalam kecuaian dan pengabaian itu tadi. Bagaimana pula dengan pengasuh kanak-kanak? Kadang-kadang kita dengar ibu bapa itu sendiri terkejut dengan tindakan pengasuh. Namun apabila diperiksa semula, pengasuh ataupun pusat jagaan itu sebenarnya tidak berdaftar pun. Jadi adakah dengan meninggalkan anak dengan pengasuh atau pusat jagaan yang tidak berdaftar sudah boleh dikatakan sebagai satu tindakan yang cuai? Dia sebenarnya ibu bapa nak tinggalkan anak. Saya tahu kita kadang-kadang dia kata tak ada pilihan sangat. Tak ada siapa dia nak. Sebab dia bekerja hari ini. Kedua-dua suami dan isteri bekerja. Dan oleh kerana tekanan hidup material dunia hari ini, kedua-dua pasangan perlu bekerja. Dan dari segi itu nak tinggal anak di mana. Dia sebenarnya ada tanggungjawab banyak. Tanggungjawab kerajaan, tanggungjawab masyarakat, tanggungjawab ibu bapa itu sendiri. Yang pertama, kerajaan perlu sediakan tempat jaga anak-anak sebanyak mungkin, sama ada di kerajaan atau swasta. Kena ada. Dan itu sudah pun dilaksanakan berperingkat dan saya rasa tak cukup, masih tak cukup. Kalau kita tengok, saya tak tahulah kat Angkasa Puri ni ada tak tempat jagaan, tetapi tempat jagaan tu boleh muat berapa orang, 40 orang anak, sedangkan stafnya ramai dan anak-anak kecil ini sangat ramai. Jadi bagi saya wajib mengadakan tempat jagaan supaya ibu boleh bekerja dengan tenang. Yang kedua ialah tempat asuhan mesti berdaftar. Dan bila kita nak hantar anak, kita kena tanya. Tetapi kadang-kadang, dia tanya jiran sebelah, kak tolonglah jaga anak saya nak pergi kerja. Tanpa bekerja, saya takkan mampu untuk meneruskan kehidupan. Kakak sebelah rumah tu pun, sebenarnya akak tak naklah jaga anak orang. Tapi terpaksalah juga sebab kesiankan anak tersebut. Dan jika kemalangan nak berlaku, dia boleh berlaku. Itu kalau kemalangan. Tetapi kalau kakak itu, dia ada anak yang lain. Anak tu buat sesuatu kepada bayi yang dijaga. Yang ini saya rasa kita perlu ambil perhatian. Jadi ada peranan yang perlu dilihat. Bapa perlu memastikan tempat jagaan itu berdaftar dan orang yang menjaga anak kita itu adalah orang yang boleh dipercayai dan memastikan anak itu selamat. Dan kalau dia dah buat semua itu, insya-Allah tindakan tidak akan berlaku. Dia tak cuai dari segi pemilihan tempat jagaan. Dan kalau yang mencederakan itu pengasuh, anaknya, suaminya, maka tindakan akan diambil terhadap mereka yang menganiaya kanak-kanak tersebut. Dan yang selalu kita dengar ialah mereka tak mahu tindakan diambil sebab dia kata kakak tu dahlah memberi
bantuan kepada dia. Tetapi yang mencederakan bukan kakak tu, suami dia mungkin, anak dia. Jadi kita sebagai ahli masyarakat perlu, dan jiran tetangga sebelah menyebelah perlu kata, semalam saya dengar anak kamu menangis kuat, cuba cek. Dan kita juga kalau malam tu anak bawa balik daripada penjaga, menangis tak berhenti-henti. Janganlah anak kita pun penat, mengantuk. Memanglah manusia mana yang akan tidak hilang sabarnya. Dia kata, letihlah budak ni asyik menangis. Bawa dia ke hospital, bawa dia ke doktor, buat pemeriksaan. Mana tahu mungkin dia mengalami pendarahan dalaman kerana terjatuh, dijatuhkan, dipukul dan sebagainya. Jadi bagaimana pula dengan tindakan yang akan diambil ke atas ibu bapa yang benar-benar memukul anak? Mungkin ini juga tanpa niat untuk mencederakan dengan parah, tetapi dalam kes memukul anak ni saya rasa itu adalah tindakan yang melampau dalam era moden ni. Kalau nak memukul anak pun biarlah berpada-pada, kerana ada kawasan-kawasan contohnya di bawah paras lutut yang boleh digunakan untuk mendisiplinkan anak jika perlu. Tapi seandainya tindakan itu sampai memukul kepala, memukul bahagian muka dan mencederakan dengan sampai begitu teruk sekali sehingga perlu dimasukkan ke hospital, apakah tindakan di bawah akta yang akan dikenakan terhadap ibu bapa tersebut? Sebenarnya akta kanak-kanak tu dia tak takrif lah, kalau nak katakan menganiaya, mendera tu sampai tahap mana. Tapi kalau kita tengok kes daripada England dan sebagainya tu, dan juga di Malaysia, apa yang kita maksud dengan cedera? Yang cedera ni kalau kita pukul ada kesan lebam, dah ada kesan tu cedera lah. Ya? Dia cedera, kena cubit sebab berlaku pendarahan di dalam. Dan bagi saya itu semua disiasat, bawa ke klinik. Doktor kata, doktor juga ada tanggungjawab. Dalam kanak-kanak, doktor swasta atau kerajaan, dia periksa seorang kanak-kanak, dia percaya secara munasabah anak ini adalah seorang mangsa yang didera, dia kena angkat telefon polis. Itu tanggungjawab doktor. Tak buat, doktor ini boleh diambil tindakan undang, boleh didenda dan dipenjara. Jadi bagi saya semua orang kena prihatin, sebab anak tu tak boleh bercakap, tetapi bekas kesan itu ada. Jadi ibu bapa tak boleh kata saya tak sengaja, saya hilang sabar. Hilang sabar kalau orang dewasa ya lempang kanak-kanak dekat telinga. Ada kes pecah gegendang telinga dia ya. Dan ada kes juga sampai anak itu mengalami kecederaan parah di kaki. Walaupun dia kata kaki tak apa. Boleh sampai kalau anak itu jatuh tangga sampai patah. Dan bagi saya di semua hospital kita dah ada scan team dan juga kumpulan-kumpulan yang memberi perhatian kepada kes-kes penderaan. Tetapi sejauh mana ia bertindak dengan segera, sebab kalau bawa ke hospital memang doktor periksa dan doktor rasa anak itu dicederakan, panggil polis yang dekat hospital tu je, kemudian memaklumkan pada JKM. Kalau jiran tetangga yang telefon, JKM dan polis pergi ke rumah tersebut, jangan kata encik boleh tak bawa anak ke hospital. Tak, ambil anak itu, kami akan bawa ke hospital. Kami buat pemeriksaan dahulu kalau betul anak ini dicederakan atau dianiaya. Jadi kita perlu mengambil tindakan. Dan bagi saya hari ini kita memang kalau tengok data polis pula, orang paling tinggi mendera anak ni hampir 80% atau lebih itu adalah ibu, bapa tiri ya, dan boyfriend, kekasih kepada pasangan. Jadi tak mustahil orang yang paling rapat, orang yang melahirkan anak itu adalah pendera utama. Jadi tak boleh kata kalau dulu dia kata sayang anak tangan-tangankan, sekarang ini tangankan anak boleh masuk penjara. Sebab anak itu menderita sepanjang hayat dia dan psikologinya terganggu dan dia mengalami isu mental sampai dia dewasa dan mungkin sampai dia mati. Jadi ini saya rasa kita perlu ambil perhatian. Janganlah berasaskan bahawa kita nak pukul anak sebab nak disiplin. Kenapa kita perlu menggunakan tangan, kayu dan sebagainya? Kenapa kita tidak boleh mendisiplinkan anak dengan cara menerangkan kepada dia? Saya duduk lama masa belajar di luar negara dan saya juga pernah
pernah bawa anak dan belajar. Saya tak nampak pun sekolah dekat England tu ada urutannya. Bila datang sekolah, anak dipeluk, cikgu tu kata hello, good morning, come. Dia sangat mengalu sampai anak tak nak balik daripada sekolah ke rumah. Jadi ini yang kita nak lahirkan dalam masyarakat kita, supaya anak-anak di sekolah pun anak tak selamat. Ada kes buli, cikgu rotan, cikgu pukul dan sebagainya, menyebabkan anak itu merasa tak nak pergi sekolah, rasa takut. Balik rumah pula mak tak percaya kepada kata-katanya. So anak-anak perlu didengar, perlu diambil perhatian kerana mereka ini generasi masa depan kita. Dan kalau kita terlepas pandang, kita akan mengalami masalah. Lagi 20 tahun yang akan datang mengalami masalah untuk negara. Memangnya mungkin sedikit kemelut untuk pihak berkuasa akan berlaku sekiranya yang melahirkan anak itu sendiri yang mencederakan anak. Dalam tindakan-tindakan yang diambil, mereka perlu pisahkan ibu atau ayah dengan anak itu. Jadi, ke mana anak itu apabila dipisahkan daripada ibu dan bapa? Buat masa ini, kalau pendera utamanya adalah ibu bapa ataupun adik-beradik dalam kumpulan itu, dan yang pendera itu juga kanak-kanak, biasanya kita bawa anak ke hospital, mungkin ditempatkan di ward untuk sehari dua. Selepas itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat perlu mengambil tanggungjawab untuk memastikan anak-anak ini diletakkan di rumah-rumah kebajikan ataupun dipelihara oleh saudara terdekat. Tapi Jabatan Kebajikan Masyarakat, saya minta sangat, periksalah dulu latar belakang orang yang hendak diberikan. Sebab kita tak nak pisang berbuah dua kali. Daripada lari daripada mulut harimau masuk ke mulut buaya. Jadi kita tak nak begitu. Sebab bagi saya, kalau juga ibu bapa yang dipenjarakan, saya ingat kita ada kes tahun lepas di mana ibu dengan bapa tiri itu sudah pun didakwa kerana mencederakan anak sulung. Anak sulung itu diselamatkan dan diletakkan di rumah kebajikan. 4 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, ibu dan bapa tiri itu dihadapkan ke mahkamah kerana anak kedua daripada pasangan itu mati didera. Jadi yang muskilnya, kenapalah ibu bapa itu bebaskan dengan jaminan, kemudian kembali menjaga 3 lagi orang anaknya, dan akhirnya yang nombor 2 itu meninggal dunia. Jadi di sinilah letaknya tanggungjawab pelindung. Dan saya minta sangat, dan kita maklum kerajaan kabinet sudah bersetuju nak menubuhkan jabatan ke agensi untuk kanak-kanak. Kita berharap benar supaya jabatan atau agensi ini dilengkapi dengan pegawai yang berkelayakan. Kemudiannya cukup di semua negeri dan daerah. Kita tak nak seorang saja pegawai di daerah melaksanakan semua tanggungjawab tersebut. JPA perlulah buka perjawatan ini, lantiklah pegawai-pegawai yang ada ijazah dalam psikologi, kerja sosial dan sebagainya. Pastikan kita nak melindungi kanak-kanak dan kita nak beri kanak-kanak ini masa depan yang lebih baik dari apa yang kita ada hari ini. Ya, mungkin juga di sekolah, kerana anak-anak yang cedera ini datang ke sekolah dan guru boleh lihat dengan mata kasar mereka sendiri kesan pada anak-anak ini, dan juga ada sehingga anak-anak tidak pergi ke sekolah. Jadi itu sudah merupakan satu jenayah sebenarnya untuk menghalang anak daripada pergi sekolah atau tidak menghantar anak ke sekolah. Mungkin kita perlukan juga pengawasan di sekolah seperti mana yang disebutkan oleh Prof. Datuk tadi di semua daerah. Mungkin kita perlu lengkapkan juga tenaga kerja di sana. Terima kasih Prof. Datuk. Kita boleh panjangkan segmen Cakap Minda ini kerana banyak isu untuk dibincangkan. Terima kasih kerana perbincangan pertama kita untuk tahun ini berkenaan dengan kanak-kanak dan juga perundangan bagi membantu melindungi mereka. Dengan itu kita akan